yang setak-setak. Yang ni saya ajar yang betul-betul bagi korang faham SNR tu apa supaya korang lagi pencerahan tu lagi mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz dan untuk hari ini anda bersama saya pengetahuan umum tentang support dan resistance. Okey, support dan resistance ni kalau kita tahu bahasa Melayu dia support adalah penyokong dan resistance adalah rintangan. Itu bahasa Melayunya. So, sekarang ni topik yang akan saya cover untuk hari ini adalah SNR, the line and candlestick chart, support and resistance, role reversal phenomena dan SSR level. Okey, seperti yang kita tahu sekarang, hari ini ramai sangat yang tercedok. Okey, kita akan mulakan dengan pengetahuan yang paling asal iaitu candlestick. Korang kena tahu, ini adalah mainan yang korang akan main bila akan main. Ini adalah mainan yang korang selalu nampak lah benda ni. Candlestick biru, merah ataupun apa-apa jenis warna pun yang korang guna. Untuk saya, dia mewakili bullish, long atau buy dan bearish adalah short. Bearish, short dan sell. Okey, mana datangnya nama bullish dan bearish ni? Okey, itu pengetahuan paling asas. Bullish diambil daripada nama lembu tu menanduk. Nah, dia ambil daripada cara lembu bull tu menanduk. So dia menanduk ke atas. So pergerakan tu menaik dan bearish adalah cara dia beruang tu menerkam. So itulah perumpamaan yang kita gunakan di dalam forex. So beruang kan dia terkam ke bawah, so dia shunam. Ini adalah contoh candlestick di mana ini kita panggil dia sebagai body. Korang nampak tak? Jelas Ini kita panggil dia sebagai body, ini pun adalah body. So lidi-lidi panjang ni lah yang kita akan panggil dia sebagai wick. Wick maksudnya orang panggil dia bahasa Melayu dia sumbu, ataupun kalau bahasa Melayu dia sumbu tapi bahasa Melayu orang lain panggil shadow. Saya pun tak tahu kenapa. Itulah dia. So istilah lain dia adalah shadow. Bayang-bayang. Ni kita macam bayang-bayang dia lah. So yang ni adalah OHLC ni korang kena tahu kalau korang menggunakan chart candlestick. Dan untuk SNR ni, untuk newbie ataupun yang baru, saya akan ajar menggunakan dua chart candlestick dan juga line chart supaya korang lebih mudah faham dan insyaAllah korang boleh dapat detect lah SNR mana yang bakal terjadi di dalam sesuatu price. Okay, so sekarang ni ini adalah harga penutup, harga OHLC maksud open price, highest price, lowest price dan close price. Okay, line chart dia tak ada high dan low ni, dia tak ada shadow, so dia agak mudah untuk korang. So macam ni. Okay, ni adalah rupa candlestick untuk pada yang betul-betul baru lah, tapi saya rasa semua dah tahu. Okay, korang tahu tak macam mana multi time frame ni berfungsi? Okay, berfungsi sebagai contoh saya tunjuk kat sini. Setiap 5 candlestick di M1 akan menjadi satu candle pada M5. Dia setiap 3 candle di M5 akan menjadi satu candle di M15. So saya bagi contoh ini benda yang paling basic korang kena tahu. So saya ambil contoh macam saya akan tunjukkan time frame M15. So saya bagi contoh lah mudah untuk newbie. Kalau yang baru saya minta maaf lah, mungkin ini kelas, orang cakap kelas refreshment. Sebagai contoh, saya ambil kat sini. Saya besarkan Okay. MXAU USD. Okay. Dan kalau kita tengok kat sini, 1, 2 dan 3. Nampak? Candle, 1, 2 dan 3. M15. M5. Silap. Okay, M5. So, apa yang terjadi kalau dia pergi ke M15, dia akan membentuk satu candle baru. Nampak? Nampak tak? So inilah candle dia. So macam tu juga kalau ni antara M15 nak ke M30, dia perlukan berapa candle? Dia perlukan 2 candle. Okay, so kita tengok kat sini. 2 candle, nampak? Ni satu candle, ni 2 candle. So bila kita pergi dekat M30, dia akan membentuk satu candle baru. Nampak macam tu. So kalau macam ni, H30 dia perlukan 2 candle untuk bercantum menjadi H1. So inilah candle dia. Bila anda memahami benda ni, so secara automatik anda akan lebih mahir dalam mengendalikan multiple time frame. So benda tu antara topik yang agak advance, tapi kalau insyaAllah kalau korang mahir benda ni, so benda tu takkan menjadi masalah. Line chart ni perbezaannya dengan candlestick tadi, dia tak ada shadow ataupun wick. So
Bermaksud dia hanya memberikan kita price-price yang maksudnya bila kita nak membuat marking ataupun kita nak buat support dan resistance, kita nanti saya akan tunjuk macam mana kita akan tarik benda tu pergi ke shadow-shadow tu semua. Tapi basically saya akan ajar korang menggunakan SNR, support dan resistance adalah dengan menggunakan line chart. Okay. Okay, kita pergi kat sini pula. Support dan resistance. So, pada siapa-siapa yang belum tahu lagi support dan resistance, dia adalah asas yang paling simple yang wajib diketahui semua orang. So, saya yakin memang semua dekat sini benda first yang korang belajar bila korang nak trade adalah support dan resistance. Tetapi korang akan ada masalah bila apsal lah bila aku tekan zone aku ni asyik MC je semua kan. So, kita akan belajar juga benda ni semua. Okay, level support dan resistance akan berubah kepadu pula maafkan saya, kepada satu level yang tertentu. Bermaksud kalau dekat situ sebelum ni dia ada tempat support, tidak semestinya dia akan berubah kepada level yang baru. Maksudnya dia akan pergi ke resistance dan tukar menjadi support. So itulah yang nanti kita akan belajar. Lepas tu apa yang terjadi di support dan resistance level ni adalah disebabkan semua trader di dalam dunia ini nampak dan menggunakan support dan resistance. So, di tempat inilah banyak benda yang akan bertindak balas. Maksudnya di sinilah tempat yang berlakunya price bertindak balas. Sama ada dia akan buat 3 je. Sama ada dia continuation ataupun dia pullback ataupun dia just break saja. Ataupun kita panggil breakout menembusi. Okay, so kalau bahasa Melayu dia macam tadi, harga lantai dan harga shilling. Okay, sebab apa kita selalu trade dekat tempat SNR? Kerana 3 kejadian ini. Ni 3 kejadian ni lah. Ni lah sama ada. So kita mengambil peluang dan mengambil risiko disebabkan 3 benda ni. Okay, jelas Okay. Simple explanation. Okay, benda ni korang akan nampak tapi benda ni tak akan berlaku di dalam chart. Kecuali sideways. Okay, saya akan tunjukkan situasi sekarang. Okay, situasi sekarang. Korang mesti tengok kalau tengok kan sebenarnya ada bawa banyak-banyak lagi. So sebenarnya dia menggunakan konsep yang sama. So korang tak payah tengok banyak-banyak. Sebenarnya kita kena ingat setiap benda ni semuanya ada dia punya SNR levelnya. Tapi saya hanya ambil kawasan sini saja untuk memudahkan korang situasi sekarang. So benda ni korang boleh apply je dekat tempat-tempat lain. Okay. Okay. So apa untuk newbie benda first kali yang saya cadangkan adalah korang menggunakan kita panggil dia sebagai line chart. Okay, ni line chart. Alright. Line chart dan kalau korang nampak ada tajam dekat sini, ini adalah resistance level. Dan kalau dekat bawah ni kita panggil support level. Jadi, ini apa-apa yang terjadi di sini, so di sini adalah resistance level dan di bawah adalah support level. Bermaksud dia menyokong benda ni untuk menaikkan price tu ke atas dan resistance adalah untuk menolak price jatuh ke bawah. So apa-apa yang terjadi dekat sini, inilah yang kita akan belajar sebentar lagi sebab untuk mendapatkan harga terendah dan harga tertinggi dalam pasaran agak sukar sebenarnya. Okay, support dan resistance juga kita kena tahu dia ada banyak juga. Dia ada banyak bermaksud bukannya banyak macam mana. Dia ada major time frame dan dia ada minor time frame. So untuk sub 1H ataupun H1 kita kategorikan dia sebagai minor time frame. So itulah support dan resistance untuk kejadian semasa. Tapi sekarang ni price berada di tengah-tengah. Okay. Okay, jap saya tunjuk. Alright. So itulah yang terjadi untuk support dan resistance. Kalau yang masih belum faham, sebelum saya nak pergi dekat benda yang tengah-tengah yang macam saya cakap tadi. Sebab kejadian selalu berlaku dekat tengah-tengah ni, price ni. So itulah yang kita panggil dia role reversal phenomena. So yang korang nampak tadi adalah dia naik turun naik turun naik. Tapi yang ni sub naik ke atas, turun bawah balik, naik ke atas, turun bawah balik. Itulah yang selalu terjadi. Korang agak sukar untuk korang dapat harga paras tertinggi dan paras terendah. Tak selalu jadi. Yang selalu jadi adalah di tengah-tengah ini.
Okey, untuk role reversal fenomena iaitu pertukaran sifat di mana tempat yang support dahulu telah menjadi tempat resistant. Sebab tu kita panggil dia sebagai resistant become support. Support become resistant. Dia pertukaran kejadian sifat dia. Maksudnya tempat yang dulunya kita buy dah jadi tempat yang kita kena sell. Okey, sekarang ni saya menggunakan line chart. Kenapa saya menggunakan line chart? Sebab saya nak memudahkan newbie memahami benda ni. Okey. So, kita jangan ambil yang price bawah ni, kita ambil yang sekarang ni terjadi iaitu di paras sini. Okey, di paras sini Okey, di paras ni. Dan di paras sini. So, kita dah tahu dekat sini support dan resistance. Apa-apa yang terjadi di dalam kawasan sini, inilah yang kita panggil dia sebagai reversal phenomena ataupun kalau bahasa yang advance dia kita panggil kat sinilah tempat-tempat yang berlaku supply and demand. Buyers versus seller. Okey, tetapi untuk yang baru jangan pening-pening. So macam selalu kat sini korang akan buy, betul? So buy, lepas tu bila sampai dekat sini, contoh kat sini korang sell. Okey. Okey, kat sini. Kat sini korang selalu buy kan? Kat sini. Okey, kat sini korang selalu buy. Dan tiba-tiba price membuat kenaikan sampai paras sini. Dekat sini korang kena jual. Contoh korang jual. Korang sell kat sini. So saya tandakan warna merah lah. So saya tandakan warna merah supaya korang lebih faham. Okey, so ni merah korang buy, sini korang jual. Lepas tu dia turun. Dia turun balik sini. Tapi dia tak turun sampai bawah ni, dia turun sampai sini je. So dekat sini apa yang korang jadi adalah korang buy. Korang buy kat sini. Korang buy kat sini. Mungkin ada yang kalau tak faham nanti bagi tahu saya jelaskan lagi terperinci. Korang buy kat sini balik. Lepas tu dia naik atas. Dia naik atas. So korang pun awal-awal dekat sini korang sell. Korang sell. Ni je korang sell. Korang sell ni spike. Lepas tu korang ada MC kat sini. Kat sini korang ada MC. Lepas tu korang ada MC dia turun bawah. Dan apa yang terjadi korang sambung buy balik sebab kat sini adalah support yang kuat. So apa yang terjadi kat sini, ini tempat yang dulunya support yang korang buy ni telah bertukar menjadi resistant. Nampak? Pertukaran sifat dia telah berlaku di sini. Nampak ni yang saya tanda merah ni adalah sell. Untuk korang sell. Okay. Tadi tempat yang kat sini korang buy dan tiba-tiba dekat warna merah yang belah kanan ni korang perlu lakukan adalah sell kerana sifat dia telah bertukar. Macam mana sifat dia bertukar? Kerana dia telah menembusi price sebelumnya. Yes, itulah role reversal fenomena. Dan tetapi, okay, contoh kat sini korang sell, dia turun. Okay, tetapi bila dia naik balik dan menembusi. Bila dia dah pecah, maksudnya kita panggil dia menembusi tu pecah lah. Okay, bila harga dia dah pecah, sini dah tak valid lagi jadi untuk kita sell. Bermaksud dia akan bertukar balik sifat dia kepada buy. Nampak? Jelas tak kat sini? Nampak? Bila masuk kat sini price dia buy balik. Nampak? Buy, sell, buy. Dan lepas tu kat situ korang buy lagi kat sini. Selagi harga dia tak pecah. Tapi apa yang terjadi? Harga pecah. So bila harga untuk next punya ni, kalau dia naik balik ke sini, apa yang korang perlu lakukan adalah korang mencari peluang sell saja. So dekat itulah pertukaran sifat dia. Itulah yang kita panggil role reversal fenomena. Okay, jelas tak yang ni? Ini kalau korang tak faham, saya akan tunjuk dengan lagi terperinci. Saya lukis bergambar lagi. Macam mana korang nak cari SNR ataupun RBS? Jangan risau lukis. Saya buat kartun lagi. Nampak tu? Nampak tak ni? Okay. So sekarang ni, okay, untuk korang yang masih tak tahu lagi SNR, alright. Okay, saya tunjuk contoh yang paling mudah. Ni. Okay, korang boleh anggapkan benda ni sebagai konsep lift. Okay, lift ni tingkat 1. Okay, ni lantai. Bila tingkat 2, ini adalah resistant. Resistant bermaksud dia adalah atap. Okay, so bila harga naik ke atas, apa yang terjadi adalah ini adalah lantai terbaru bagi mereka. Lantai dan tingkat ketiga dipanggil sebagai atap.
Ataupun kita panggil resistant. So ini adalah support baru, tempat yang dulu resistant telah menjadi support. So korang boleh gunakan konsep lift. Jelas tak yang ni? Aku dah pakai kartun dah ni. Ni dah paling senang kan ni. Nak satu lagi nak macam mana tu bang? Boleh bagi tahu saya? So itulah dia permainan konsep dia. So tingkat 1 bila tukar tingkat 2 dia jadi support balik, resistant balik. So itulah dia. Korang kena anggapkan benda tu macam lift. So itulah yang terjadi dekat dalam market. Okay, dan simple way dan cara untuk korang yang tadi saya tunjuk dekat line chart. Okay, saya akan tunjuk dekat line chart pula. Alright. Saya akan tunjuk dekat line chart. Okay, macam mana saya tunjuk dekat line chart. Alright. Okay, macam yang ni. Ini adalah tempat korang buy. Tempat korang buy dan apa yang terjadi dekat sini, korang pun masuk buy lagi. Ini masuk buy lagi kat sini. Tercedok lagi. Tercedok lagi. Kenapa tercedok? Saya pun tak tahu. Okay, so dekat sini tempat yang dulunya korang buy, selepas ini bila harga naik, korang perlu cari peluang sell di kawasan ini. Nampak? Macam ni. Okay, dan okay, untuk price yang sekarang, okay, untuk price yang sekarang, ini adalah support yang terbaru. Support yang terbaru dan kalau zone ini pecah, tempat yang dulunya yang sekarang adalah tempat support bakal bertukar menjadi resistant. Time frame berapa tu? Ini time frame H1 bang. Okay, dan di mana dia punya resistant terbaru dia? Resistant terbaru dia adalah di kawasan sini. Kita gunakan line chart ya supaya untuk yang baru tu faham. Okay, so jelaslah kat sini. So bila harga sampai paras, saya nak tahu juga zone fresh dan tak fresh. Zone fresh dan tak fresh tu itu di dalam supply and demand bang, bukan dalam support dan resistance. Okay. Tak apa, nanti saya akan jelaskan. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok, nampak tak? Nampak tak? Bila harga masuk dekat kawasan resistant ni, saya tulis resistant, apa yang berlaku adalah price cuba menendang berpatah balik. Bermaksud dia akan melakukan penurunan semula. So dekat sini adalah tempat support. Okay. Support. So jika price untuk malam ni pukul 10 nanti dia turun sini dan bila dia melakukan retracement balik dekat sini, korang kena cari peluang untuk sell ataupun ini tempat yang dulunya support bertukar menjadi resistant. Ni 6563 56 5653. Itulah dia. Okey, jelas saya ni. So sekarang ni harga dah turun. Saya pun sudah kaya. Jelas, thank you. Alright. Okay, so sekarang ni saya akan buat cara penandaan yang saya pakai. So, setiap orang saya jelaskan kat sini, setiap orang adalah mempunyai orang kata cara yang berlainan. Tetapi disebabkan awak belajar dengan saya, so awak kena follow saya punya macam mana saya buat SNR lah. Okay, saya cadangkan anda menggunakan konsep untuk mencari SNR, korang kena mencari A dan V di dalam market ataupun bermaksud ni saya akan lukis dekat sini supaya korang lagi senang faham lah. Korang kena cari dekat dalam line chart ada 4 benda ni. Korang kena cari yang ni. Korang kena cari yang macam ni. Yang ni korang kena tanda tau. Korang kena cari yang ni. Lepas tu korang kena cari zig. Macam mana? Okay. Zig. Dan Z. So 4 benda ni korang kena cari di dalam line chart. So bila saya tandakan kat sini, so korang akan nampak. Okay, nampak ni. Ni bentuk apa? Ni bentuk ini kan. Ni nampak ni. Ni bentuk ni. Nampak ni kat sini. Ni saya besarkan kat sini. Nampak tu kat sini. A dan B dia. So inilah. Ni adalah support. Silap. Saya tanda warna merah. Saya tanda warna biru. Ni adalah support. Dan sini adalah resistance. Kat sini. Ni adalah resistance.
So macam mana kita nak tahu benda ni? Korang nampak ni. Korang nampak tak bulat yang dekat sini? Ni resistor. Oh, maafkan saya salah pakai. Ni pun boleh jadi resistor, ni pun boleh jadi resistor, ni pun boleh, ni pun boleh. Nampak tak yang dekat sini? So, dekat sini, okey, inilah tempat yang kalau korang nampak dua benda ni, dua pattern pula, dua bentuk yang macam ni, dia A ataupun dia bentuk V, ini adalah tempat-tempat berlakunya role reversal fenomena pertukaran sifat ataupun sideways sedang berlaku di situ. Korang nampak tak? Nampak tak kat sini? Nampak tak? Nak tahu resisten dan support yang kuat bagaimana? Okay, saya akan jelaskan itu sebentar nanti. Tapi nak korang faham dulu. So ini adalah kalau korang nampak yang macam ni bentuk sub ni, ini adalah tempat yang zigzag macam ni, Z macam ni ataupun dia bentuk A macam ni. Ini adalah tempat di mana support become resistant berlaku. Inilah tempat SSR dia. Okay, so macam mana? Okay, sekarang ni korang dah tahu dah benda ni. Korang nak tahu ni tadi kan, ni tadi sub ini sell. So kat sini buy, nampak ni sub, nampak dia buat bentuk ni. So bila korang pakai line chart, korang akan nampak dengan jelas. Nampak benda ni, nampak benda ni sub. Dan kalau kita tengok kat sebelah pun semua lebih kurang je. Dia akan bertindak balas dengan price yang terdahulu. Sebab kita kena ingat support dan resistance adalah berdasarkan sejarah lampau. Maksudnya kita pakai historical data. Bermaksud kita berdasarkan data-data pada masa lampau untuk kita membuat entry. So itulah dia technical analysis secara asasnya. Okay, jelas saya ni? So macam mana kalau harga tu tiba-tiba tak ada lagi? Saya bagi contoh tiba-tiba harga tu dah sampai paras yang kira macam orang kata all time high lah, kira macam all time high. Macam all time high macam mana saya nak tunjuk Okay, saya akan tunjuk satu contoh. Apa yang terjadi bila harga tu dah tak ada yang paling tinggi dah ataupun paling rendah je. Macam ni, saya tunjuk macam ni Tahun apa ni? Mana Oh, tak ada. Okay. So ini adalah goal untuk monthly. Okay, dan kalau korang nampak kat sini. Okay. Dekat sini saya tunjuk ini adalah harga tertinggi dia dekat situ. So, apa yang terjadi kalau harga tu cecah ke paras atas lagi? So, apa yang kita boleh lakukan adalah kita berdoa saja dia berhenti dekat mana-mana. Sebab tak ada apa-apa data yang dapat membantu kita untuk membuat entry. Dan kalau kita tengok mana ada? Tak ada. So, kita kena ingat support dan resistance ataupun apa-apa technical analysis adalah menggunakan historical data. So maksudnya kalau tak ada data yang maksudnya tak ada sejarah lampau price itu, maksudnya kita tidak boleh membuat apa-apa kesimpulan ataupun apa-apa orang cakap entry lah dengan ni. Maksudnya kita macam berserah saja. Itu adalah dalam kategori gamble. Okay. Setakat ni untuk yang ni masih ada yang tidak faham? Boleh tekan satu, saya akan jelaskan lagi. Kalau dan selepas ini kalau semua dah faham, saya akan tunjuk macam mana kita nak detect benda tu kuat ataupun tidak sesuatu support itu. Okey, setakat ini semua jelas. Untuk support dan resistance, confirmation tu masa macam tak ada tau. Sebab dia macam mana? Untuk konsep SNR, dia lebih kepada selagi zone tu tidak pecah, selagi tu tempat tu masih boleh digunakan. Korang mesti selalu dengar boleh ni kan. Pernah dengar lah selalu orang cakap kan. Macam mana nak mark SNR yang sesuai, berapa tebal. Okay, itu nanti saya akan tunjukkan juga. So, untuk pengguna SNR, okay, sebenarnya tak ada istilah tempat tu confirmation atau tak. Macam mana kita nak tahu tempat tu confirmation ke tidak adalah selagi tempat itu tidak pecah daripada zone yang kita marking, selagi tu tempat tu masih boleh digunakan. Itulah adalah konsep untuk SNR. Jelas tuan-tuan? Encik Nabil? Macam mana nak mark SNR yang sesuai? Okey, macam ni. Okey, so sekarang ni ini adalah goal untuk time frame H1. Saya ambil H1 Alright. Okay. So yang ni sebab sekarang ni dekat sini. So kalau price tu touch banyak kali and tak percaya, kita still boleh guna
Boleh bang, tapi kalau sebab itulah abang kena belajar banyak macam mana yang nak cakap, bukan hanya tahu SNR sajalah, kena tahu benda-benda lain, sebab benda-benda lain tu yang akan menguatkan kita punya analisis. Okey, tapi yang sekarang ni saya akan tunjuk dulu macam mana kita nak detect sesuatu tempat tu agak kuat. Okey, bukan agak kuat lah, dia kira macam susah untuk dilepasi lah. Alright. Okey, saya akan tunjukkan selalunya price yang kuat. Sekiranya price tu dah tembus support, boleh terus entry buy atau tunggu dia turn balik dan entry. Yang ni kejap. Aku dah tunjuk pun. Abang bagi saya explain yang ni dulu. Okay, macam mana kita nak tahu sesuatu tempat itu adalah solid untuk kita melakukan buy di support. So ini adalah support. Tempat korang buy. Okay. Dan apa yang terjadi di sini? Dekat sini harga telah pecah. Nampak telah pecah ataupun kita panggil break, ataupun break tu dalam bahasa Melayu dia menembusi. Maksudnya dia menembusi kita punya zone. So macam mana kita nak declare benda tu kuat ataupun tidak, kita perlu tengok dia support ni, di support ni dia lebih daripada 2 support. Okay, lebih daripada 2 support, kita akan declare dia sebagai kawasan yang sangat kuat untuk price berpatah balik. Okay, jelas macam saya tunjuk contoh satu kat sini. Okay, kita tengok kat sini. Okay, bila harga turun, bila masuk sini, harga naik ke atas balik. Dan bila dia turun balik kali kedua, dia berpatah balik. Tetapi apa yang terjadi pada kali ketiga? Tadang! Tiada peluang kedua, tiada peluang ketiga. Dia hanya ada 2 peluang saja. So itulah yang selalunya terjadi di dalam market. Tapi kadang-kadang pun ada 3-4 kali juga dia patah balik. Tapi selalu itu adalah sideways. So dekat sini pula kita tengok ini adalah contoh resistant. Okay. Resistant. Saya ambil sini lah resistant. Okay. Okay. Dan bila kita tengok sini. Tak payahlah kita ambil sini lah. Kita ambil sini. Okay. Kita ambil sini Saya ambil sini sebagai resistant. Okay. Saya ambil sini sebagai resistant. Okay. Apa yang terjadi dekat sini adalah kalau kita tengok kat sini, bila harga masuk sini, dia berpatah balik. Yang ni spike ni kejap saya tunjuk kat sini. Okay, ni kira engulf ni. Okay. Okay, dan bila dia turun bawah, dia naik balik, dia tak berjaya menembusi harga yang ini. So, kita akan declare tempat ni sebagai resisten yang sangat kuat. So, dekat sinilah dia. So macam itulah cara kita nak detect support dan resisten yang kuat. Okay, so macam mana kita nak tahu lagi? Dia mesti kena lebih daripada 2. Lebih daripada 2, apa cakap? Kira macam 2 support ataupun 2 resisten. So macam mana tempat tu pula kita akan declare dia sebagai tempat yang paling kuat, dia berpatah balik macam contoh kat sini. Okay, kat sini pun dia kira macam untuk minor time frame dia adalah resistant. Tetapi untuk minor time frame dia adalah ini kita panggil dia tempat sebagai tempat SSR. Bermaksud tempat yang paling signifikan berlaku. Maksudnya macam mana kita nak tahu dia signifikan, sebab dekat sini berlaku banyak touching, sentuhan banyak kat sini. So kalau kita tengok dekat price sebelumnya, kita boleh ambil H4. Kalau kita tengok, saya tarik pergi ujung, korang akan nampak dekat ada price sebelumnya, ada kejadian yang telah berlaku di sini. Nampak ni. Korang nampak tak? Ada sentuhan berapa kat sini? Kat sini ada QM. Ni korang tak tahu QM. So dekat sini ada price yang berlaku kat sini. Korang nampak tak kat sini? Price memantul, price berpatah balik turun bawah. Itu adalah sejarah dia. Korang pergi dekat time frame yang paling korang rasa paling kuat. Paling kuat tu maksudnya apa? Maksudnya kira time frame yang paling besar lah. Okay, sebagai contoh saya ambil kat sini weekly. Okay, korang nampak tak kat sini? Ni saya ambil weekly tau. Okay. Okay, korang tengok tak kat sini? Okay, so sekarang ni harga berada di sini. Dan kalau korang tarik horizontal line, korang letak sini, korang nampak tak apa-apa kejadian yang berlaku dekat sini. Dan korang nampak dekat sini terlampau banyak sentuhan telah berlaku di kawasan ini. Nampak tak? Korang nampak tak kat sini ada berapa? 1. Ini time frame weekly tau. 2, 3. So dekat sini
kita boleh katakan dekat sini adalah antara support yang kuat. Nampak sini pun ada satu kejadian lagi yang berlaku. Ni ada time frame weekly. So apa-apa pun kita kena bergantung kepada market ataupun news. Sebab kita kena ingat news ni adalah dia langgar je, dia tak kira ke apa. Tapi kalau untuk kebiasaan, so macam inilah cara saya ataupun semua orang gunakan, iaitu dia mencari kawasan-kawasan yang paling banyak sentuhan. Nampak tak? Nampak ni, sini sentuh, sini sentuh, sini sentuh. So ada 4 touches dekat sini. So kita boleh declare, assume tempat ini adalah tempat yang berpotensi untuk harga melakukan kenaikan semula. Jelas tak yang ni bang? Untuk support. So korang rendahkanlah sikit macam ni. Korang tanda. Dan korang marking. Okay. Jelas Okay. Kalau tak jelas, bagi tahu je saya. Sebab kadang-kadang saya ada yang tersikit-sikit benda yang kadang-kadang untuk newbie tak faham ke, boleh tanya. Okay. So, untuk resisten pula, macam mana kita nak tahu sesuatu tempat tu adalah sesuatu sama je kot. Sekiranya harga dah sentuh, boleh entry bang. Itulah yang selalunya kita buat bang. Bila harga dah masuk zone, kita hentak je. Okay. Alright. Macam, okay, saya bagi contoh satu kat sini. Okay, dan kita tengok kat sini, berapa sentuhan yang telah berlaku. 1, 2 dan 3 sentuhan sebelum dia buat kenaikan. So 1, 2, 3 ini adalah dah cukup kuat untuk membuatkan tempat ni merupakan satu tempat resisten yang sangat kuat. Macam itulah cara kita detect support dan resisten. Okay, ni adalah antara tips yang saya pakai kan. Significant support dan resisten. Okay, korang hanya perlu cari shadow panjang-panjang, 2 atau lebih SNR yang sama baris ataupun lebih kurang. Dia tak payah nak sama baris sangat. Okay, lepas tu the most touches zone, macam saya cakap tadi, tempat yang paling banyak bersentuhan, dan di kawasan itu paling banyak A dan V. So itulah tempat-tempat yang valid untuk korang marking zone. Okay, jelas tak yang ni? Untuk significant support dan resistance, inilah dia. Macam mana kita nak tahu tempat tu adalah sangat signifikan. Okay, contoh, saya ambil satu ni. Korang kena belajar tarik line ni. Korang tarik satu line, korang contoh letak dekat sini. Tap. Korang letak satu dan korang akan nampak dekat sini, bila saya tukarkan dia jadi line chart, korang akan nampak ada banyak sentuhan, banyak A dan V macam yang saya cakap. Ni ada huruf A, ini huruf V, ini huruf V, dan kalau tengok lagi ni ada huruf V, ini adalah huruf V, V, ada huruf A, huruf A, huruf A. So dekat sini adalah tempat yang sangat solid sebab dekat sinilah tempat di mana berlakunya significant support dan resistance. Maksudnya dekat sini significant tu bermaksud ketara. Kita boleh nampak dekat situlah tempat dia tukar jadi buy, dekat situlah tempat dia tukar jadi sell. So dekat sinilah tempat yang kita tanda untuk bila harga masuk sini. Kalau untuk price sekarang, kita cari peluang untuk sell. Nampak tak macam mana? Jelas tak yang ni? Itulah contoh significant support dan resistance. Nampak kat sini, ni resistance, ini support, ini resistance, support, resistance. So itulah dia. Dan kalau saya tunjuk contoh semasa, saya tunjuk contoh semasa. Okay, so kalau saya tanda kat sini, satu, saya tanda sub. Dan korang nampak kat sini, dekat sini ada satu support, 2 support, V. Lepas tu kalau korang pergi belakang lagi nampak ni, ada banyak. So itulah tempat yang korang boleh melakukan buat zoning kat situ. Untuk kira entry bergantung pada chart semasa sama ada buy atau sell. Untuk entry kiranya bergantung pada chart. Ya bang, kita entry ikut chart semasa bang. Kita tak ikut yang price sebelumnya. Okay, macam dekat sini. Kenapa saya tanda di price 53 dan 55 sebagai support? Okay, nampak ni. Kenapa saya tanda price 53 dan betul ke? 53 dan 55 sebagai support. Kerana saya, kalau saya tanda, kita boleh tengok price sebelumnya. Saya tanda, tarik lagi. Okay. Kita nampak dekat sini. Nampak? Macam saya cakap, support dan resistance adalah berdasarkan pergerakan sejarah price yang terdahulu. Dan kalau kita nampak dekat sini,
Dekat sini berlakunya, nampak ni. Kat sini ada double maru, kat sini nampak bila sampai sini dia reject kat sini. Resistant, lepas tu kat sini ada sentuhan dan dekat sini nampak ni, kat sini ada lagi, ini ada lagi double maru. So dekat sini adalah tempat yang kita boleh guna sebagai entry. Nampak ni, kat sini banyak. Untuk entries, untuk sebagai support yang kuat, kita boleh declare dia sebagai support yang kuat. So dekat, sebab itulah saya tanda dia di sini 53 dan 55. Tetapi kita kena ingat yang kita belajar hari ini adalah support dan resistance. Kita kena ingat harga sekarang makin menurun. So sekarang ni apa yang perlu kita lakukan adalah yang saya cadangkanlah untuk newbie. Double maru macam mana alamak. Double maru ni dah kira level lain lah mak. Saya tunjuklah okey macam mana kita nak tahu double maru. Saya tunjuk simple je tahu. Okey, double maru selalunya macam ni. Okey. Ni kalau korang nampak benda ni double cheeseburger. Kalau korang nampak benda ni dekat dalam price, itu adalah double maru. Ni. 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 Korang nampak tak ni? Ni adalah double maru. So macam mana contoh double maru? Kejap saya tunjuk mana tadi. Mana tadi Makin aku dah lupa dah. Yang ni bukan pasal support and resistance. Ni double maru ni dia dalam kategori lain tau. So saya tunjuk je supaya nanti orang tanya double maru tu apa, double maru tu apa. Nanti korang tahulah. Okey. Ini adalah contoh double maru. Nampak tak ni? Jelas. Dua candle yang cucuk atas dan cucuk bawah. Ya, inilah double maru. Kenapa kita panggil dia tempat ini double maru? Sebab dia ada dua maru. Ini adalah candle maru buzu. Ni adalah Japanese candlestick. Ni korang tak faham tak apa. So saya jelaskan je supaya korang ada ilmu lah. Okay. Kenapa dia double maru? Sebab dia ada dua. Ni adalah candle maru buzu dan ini adalah candle maru buzu. So macam orang Melayu dia akan pendekkan nama dia. So kita panggil dia double maru. So inilah double maru. So apa yang terjadi di double maru ni adalah kalau korang pergi dekat price-price yang kecil, kalau korang pergi dekat time frame yang kecil, korang akan nampak benda ni dekat time frame besar tau. Selalunya dekat time frame besar lah. Dan kalau korang pergi dekat time frame yang kecil, apa yang berlaku dekat sini adalah sebab tu korang kena belajar tengok time frame banyak. Sekejap mana? Aduh, sekejap. Hilang. Sekejap maafkan saya. Ni. Dan kalau korang tengok apa yang terjadi di sini adalah, nampak tak kat sini? Ada drop, base drop. Dekat sini ada harga keseimbangan. Itulah kita panggil dia sebagai double maru. Nampak? Harga tengah decide sama ada dia nak naik, dia nak turun. Nampak? Dia sak. Kenapa dia macam ni? Sebab dia berinteraksi dengan price sebelumnya, iaitu support di sebelah kiri dia. Nampak? Dia berinteraksi. Support dia nak naik, nak turun. Naik, turun. Lepas tu dia decide turun. So itulah double maru. Tak payah belajar dulu ada double maru. Susah lah. Korang SNR pun tak tahu lagi macam mana nak double maru. Okey, itulah bila orang cakap double maru kan. So itulah dia. Dekat situ harga tengah membuat apa tu yang kita cakap, dia tengah decide lah sama ada dia nak ke atas ataupun nak ke bawah. So itulah yang kita panggil dia sebagai double maru. Kalau tak tahu lagi korang boleh buka YouTube lah tengok. Sebab saya ajar sekarang ni adalah support dan resistance. Okey, dan sekarang ni adalah cara macam mana saya marking zone. Okey, daripada yang kosong ini menjadi seperti ini. Nampak tak? Korang nampak tak kat sini? Inilah yang saya buat. Nampak ni, support jadi resistant. Support jadi resistant. Ini resistant, ini support. Nampak tak ada support lagi. So inilah yang korang kena buat. Kenapa korang kena buat? Okey, yang ini adalah mapping yang saya buat. Aslinya saya buat ni bila ni? Saya buat bulan Julai. Saya buat bulan Julai dan masih boleh diguna pakai kerana kita kena ingat di tempat-tempat inilah dia bakal berlakunya kembali tempat-tempat yang saya cakap tu. Support become resistance become support. Itulah tempat-tempat yang dia bakal terjadi. Mungkin dia punya perbezaan tu sikit-sikit je lah. Macam ni contoh kan. Macam ni. Nampak ni dia ada cocok-cocok sini sikit daripada bawah ni. So macam ni kan. Saya dah bagi sini. Nampak dia dah terlebih dah. So nanti apa yang korang perlu lakukan untuk next day ataupun hari kemudiannya adalah korang just adjust balik korang punya zoning.
Okay, so sekarang ni adalah benda yang paling penting untuk saya ajar adalah ajar macam mana korang nak buat zoning. Okay, jelas So saya kosongkan balik. Tak nak kosongkan ni. Penat aku buat. Okay, saya akan tunjukkan daripada kosong. Okay, ini saya ajar betul-betul newbie habis tau. Newbie habis supaya korang faham. Okay, so sekarang ni kita mengambil price H4 ataupun kita ambil daily. Okay, saya ambil daily saya ambil daily. Okay, so sekarang ni kita tahu price hanya bermain di dalam kawasan ini sahaja, betul? So korang tak payah nak makin-makin ujung-ujung sana, tak perlu. Korang hanya makin dekat dalam kawasan ini saja. Ini saja. Okay, so sekarang ni apa yang saya lakukan adalah sekejap. Ni untuk newbie Ini insya-Allah korang insya-Allah lah boleh terror lepas ni. Okay, korang pergi kepada line chart. Korang hanya tanda tempat yang tertinggi, terendah pada ketika itu. Korang tanda A dan V dia. Jelas tak macam mana saya tanda A dan V? Nampak ni. Saya tanda. Ni harga dengan jalan sekarang. Saya tanda. Nampak ni. Setiap yang saya tanda ni, nampak tak? Ini adalah tempat-tempat yang berlakunya. Korang jangan tengok yang ni kan, macam contoh saya ambil depan ni je. Maksudnya kita saya hanya ambil belah depan ni je. Saya tak ambil yang belakang ni. Kecuali kalau tempat tu tak ada baru saya ambil. Macam kat sini tak ada kan. Saya baru ambil yang ni. Okey, jelas saya ni. Ini saya tunjuk cara yang maksudnya tempat yang solid lah. Sebab daily bagi saya adalah tempat yang sangat solid untuk korang marking. So bila dah tanda macam ni, so korang saya tandakan sini warna putih. Horizontal warna putih mewakili daily. Okey, betul daily. Okey, dan apa yang saya lakukan adalah saya pergi pada candlestick dan saya naikkan dia punya pergi dekat tajam-tajam yang pada candle ni. Yang ni saya tandakan sini. Nampak? Saya naikkan pergi dekat bucu-bucu dia. Macam ni kan. Ni saya naikkan sini. Yang ni saya naikkan sini sikit. Yang ni saya naikkan sini sikit. Pergi dekat tajam-tajam tu. Nampak? Okey, jelas. Okey. So sekarang ni korang dah tanda zone-zone support dan resistance untuk daily. So saya tandakan dia sebagai warna putih. Ini memang betul paling basic lah ni. Ni kalau korang tak faham lagi aku pun tak tahu nak explain macam mana. Dan selepas itu kita pergi kepada H4 pula ataupun H4 time frame H4. Air aku dah sejuk lah, bagi saya minum sikit. Lazat. Okay. So sekarang ni H4 sama juga, kita lakukan benda yang sama. Nampak? Dan kalau kita tengok dekat sini, terlampau banyak. Dia punya tajam dia dah jadi lagi banyak daripada sebelumnya. Okey, jelas Okey, apa yang saya tandakan kat sini adalah saya cari tempat yang belum pernah ada warna putih ni jadi. So saya ambil kat sini, saya akan tandakan warna kuning lah, dan warna oranye lah sebagai H4. Korang kan memang nampak benda ni macam berserabut lah untuk awal-awal. Okey, korang akan nampak benda ni berserabut awal-awal, tapi tak apa, jangan risau. Okay, so maksudnya korang dah tahu dekat sini, putih adalah daily dan kuning adalah H4. So macam biasa balik, pergi kat candle, korang tajamkan pergi dekat zone-zone yang pergi dekat wick dia punya, orang kata apa, dia punya shadow. Nampak ni, nampak saya sharpkan balik, letak dekat atas dia punya tajam dia tu. So ini adalah price yang bakal dilalui oleh inilah price yang bakal lalui. So ini adalah halangan-halangan dia. So korang nampak macam banyak kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So sekarang ni cara untuk zoning. Okay, cara untuk zoning korang kena anggap, okay, boleh saya tahu tak korang punya sehari trade modal berapa boleh saya tahu tak? Paling minimum 30 USD, 50 USD, 25 50, 20 20 300, 10 50. Okay, so antara 50 hingga ke 30 lah Okay, so macam saya 30 USD saya akan dividekan 1 pip bersamaan 1 USD. Okay, so sebagai contoh kat sini 1807, price berada di 1807. Price berada di 1807. So 1807 tolak 30 pip.
tolak 30 pip sama dengan 1804. Betul, 1804. Okey. Okay, so 1804. So bermaksud harga berada di inilah yang korang marking. Jelas tak? Kenapa saya tanda kira macam kalau korang punya risk adalah 40 pip, maksudnya korang punya ni dalam $40 lah. So sama juga macam ni. So apa yang perlu korang buat adalah copy paste je. Korang copy paste. Sebab ini adalah range 30 pip yang saya tanda ni, ini adalah range 30 pip punya zone. So korang tanda je lah kat sini. Korang marking kat sini. Ni 30 pip. Kalau korang punya risk adalah 50 pip, korang janganlah main 50 pip. 30 pip. Ya, risiko korang selalu orang 30 pip je. So kalau 30 pip, korang buatlah zone 30 pip. Ayo, 30 pip tu apa? Alamak. Ini macam mana aku nak 30 pip tu apa? 30 pip tu untuk apa? Okey, 30 pip tu untuk apa adalah 30 pip adalah tempat kita merisikokan duit kita. Okey. Maksudnya dekat sini bila harga masuk dekat paras ni, maksudnya kita merisikokan 30 USD kita di dalam ni. Korang kira macam tolak tambah macam tu je. Macam ni korang nampak 17.82. Korang tolak je lah 3. 17.8 dapatlah 79. 17.79. So korang zone je sini. Maksudnya korang dah tahu 30 berapa layer. Okey, nanti saya akan jelaskan. Sabar, itu dah masuk management dah. Okey, so saya akan tunjukkan macam ni. So korang tanda. Korang dah tanda macam ni, korang tanda 30 pip kan. Sekejap bila korang dah tanda ni, dia memang awal-awal dia akan nampak serabut lah untuk newbie. Tapi insyaAllah saya cakap saya benda ni sangat membantu dan benda ni lah yang buat saya berprofit sampai sekarang. Saya tak nak tipu, tapi itulah hakikat dia. Korang akan nampak serabut tapi jangan lupa benda ni memang boleh pakai sampai bila-bila. Korang just update saja. Kalau rapat-rapat ni korang boleh buat 2 layer. Maksudnya korang risikokan 60 pip. Kalau modal korang 30 pip, korang tengok zone dia macam besar, so korang tanda lah 60 pip. So inilah, ataupun korang ada yang kita panggil kalau dekat dalam forex kita panggil dia sebagai extend zone. Korang selalu pernah dengar tak extend zone? So inilah dalam kategori extend zone. Tapi kalau korang tak ada duit, korang tak payah pakai ni. 30 pip je korang pakai. Macam itulah. Okay. Dan kalau korang tengok sekarang ni sangat berserabut. So apa yang saya lakukan adalah saya hanya perlu buang semua garis-garis ini. So macam saya takkan buang terus sebab saya menggunakan trading view. So apa yang saya perlukan, saya cuma perlu hide sahaja saya punya garisan. Sabar bang, 30 layer berapa boleh entry, sabar. Bagi saya tunjuk satu-satu. Okay. Dah, so sekarang ni dah siaplah mapping saya untuk XAU USD. Dan kita tengok kenapa kita buat kat sini nampak solid, nampak? Kat sini adalah drop base drop dan kat sini ada support dan kenapa dekat sini, kenapa kat sini, kenapa? Soalan yang ditanya oleh newbie, berapa entry boleh layer Okay bang, saya nak tanya abang berapa yang abang sanggup risikokan untuk satu zone ni? Macam contoh kat sini kan, untuk yang ni, berapa yang abang sanggup risikokan duit abang dekat dalam satu ni, 50 USD. So, bermaksud 50 USD, saya anggap zone ni adalah zone 30 pip, bermaksud abang boleh entry 0.2 sebanyak 10 lot. Kalau korang $30, maksudnya 10 lot 0.01. Macam itulah cara saya riskan. So, untuk cara permainan tau. Okay. Cara permainan support dari resistor ni adalah bukannya bila sampai sini, korang MC, korang biar je lah. Tak apalah, kita sambung esok. Tak bang. Okay, cara untuk main support resistor, dia macam korang akan divide dia. Saya bagi contoh sini Saya bagi contoh yang mudah kat sini lah. Okay, so saya bagi contoh analogi yang paling mudah adalah dalam bentuk simple way to define SNR. Nampak ni? Aku dah buat kartun dah. Learning make fun. Make fun learning. Okay, ini adalah price. Ini adalah apa yang terjadi sekarang. Price, ni bawa kapal apa semua ni kan.
Okay, price jatuh. So kat sini adalah tempat korang marking zone. Betul, korang marking zone tadi. Okay, so apa yang korang perlu lakukan untuk cara newbie adalah kita perlu letak entry di kita letak 0.01 dekat atas. Kita bahagikan divide pada 3 section. 1, 2 dan 3. So korang letak, macam korang letak askar. Okay, dia korang letak sikit askar kecil. Lepas tu korang letak sikit kat sini askar besar. Lepas tu letak sini askar besar. So macam itulah cara korang pembahagian lot tu. Maksudnya, korang punya lot hanya di dalam zone saja. Korang masukkan semua dekat dalam zone je. So, itulah cara dia. So, bila harga price, kalau korang menang dengan price tu, harga akan berpatah balik. Tetapi, apa yang terjadi kalau harga tembus lagi ni, korang punya askar dah masuk kan. So, korang akan perlu tunggu di zone bawah, iaitu zone support yang seterusnya. Kira maksudnya korang tunggu dekat ni. Ni korang mungkin tadi korang main $30 kan. So sekarang ni korang main lot besar pula. Cakap tak boleh dia nak kena cover balik rugi dia. So korang main letak lot 10. Lot 50 sen dekat dalam ni. So itulah dia. So apa yang terjadi kalau harga pecah lagi? So selalunya macam daripada T-Analyst selalunya diorang selalu limit dua kali je lah. Kalau dua ni dah pecah, so itulah trade untuk hari ini. Selalunya peluru diorang mesti lebih daripada 3 hingga 5. Bermaksud korang tak ada $30 tu, satu tu je. Kalau korang ada $30 je, bermaksud korang kena divide korang punya peluru kepada 3. Bermaksud $10, $10 dan $10. Tapi kalau macam kami akan spend untuk setiap zone ni adalah dalam $30. Lepas tu bawah lagi $30, bawah lagi $30. So macam itulah cara kami menggunakan SNR secara asasnya. Macam mana kita nak tahu zone ni tembus ataupun tidak? Okey, macam mana kita nak declare sesuatu tempat itu pecah ataupun tidak? Harga mestilah menembusi, mendengar ni, menembusi dengan candle di luar zone. Dengar, saya cakap jalan macam mana kita nak declare tempat zone ni tidak boleh dipakai adalah dengan dengan candle menutup di luar zone. So itu adalah cara untuk kita declare tempat itu tidak boleh lagi digunakan sebagai support. Okey, jelas Saya akan bagi satu contoh. Okey. Saya akan bagi satu contoh ni kat sini. Alright. Saya akan bagi satu contoh. Macam sekarang ni kalau korang tengok ni sekejap, saya off ni, saya off. Okey. Macam ni. Alright. Ini adalah tempat yang saya marking sebagai support. Betul. So dengan harapan price dia nak naik ke atas. Tetapi apa yang berlaku? Price telah keluar daripada zone yang saya marking di sini. Macam mana saya nak tahu dia keluar daripada zone saya? Dia telah menembusi dengan candle menutup di luar zone. Saya nampak ni candle. Ni candle menutup di luar zone. Okey, menembusi. Inilah yang kita panggil dia sebagai breakout. So breakout ni apa yang dia lakukan? So sebenarnya kita tak perlu counter. Kalau kita jenis yang nak cakap hebat, tak adalah hebat. Maksudnya kalau kita jenis yang faham benda ni, maksudnya bila dia dah tembus dengan candle menutup di luar zone, apa yang dia lakukan kalau tuan-tuan tengok, dia naik balik ke atas dan melakukan penurunan semula. Dekat situlah yang kita panggil dia retest. Dia melakukan retest, pullback dan korang entry. So itulah dia. Okay, so sekarang ni tempat yang dulu support telah menjadi tempat resisten. So maksudnya bila harga tu dah naik balik kat sini, korang jangan sama buy balik, korang terus masuk sell. So sama juga macam tu. So itulah dia retest, pullback, entry. So itulah yang selalu digunakan oleh semua orang. Untuk candle yang ni, kenapa kita tak detect dia? Kenapa kita tak declare dia sebagai apa kita nak cakap? Kenapa kita tak declare tempat ni pecah? Sebab dia tak ada candle yang keluar daripada zone. Tapi dia dah bagi tanda-tanda bahawa dia bakal jatuh lagi ke bawah. Nampak tak?
Dia tak candle dia masih menutup di dalam zone, nampak, dan dia naik. Tapi kenaikannya hanya bersifat sementara dan dia lakukan untuk seterusnya dia melakukan kejatuhan. Macam mana nak tahu berapa minit candle akan tutup bang? Korang kena tengok. Okey, contoh ini adalah tadi saya dah tunjukkan dah. Sebenarnya masa awal-awal lagi abang masuk lambat lah. Macam mana nak tahu candle tutup? Okey. Okey, untuk 15 minit candle akan tutup setiap 15 minit. Untuk 30 minit candle akan tutup setiap 30 minit. Dan kalau kita perasan, kalau kita menggunakan trading view, dekat sini kita boleh nampak 0.052 saat lagi candle ini bakal ditutup. So dekat sini nanti candle ni akan tutup dan candle baru bakal berlaku. Dia nak naik ke, dia nak turun ke, itulah dia. So maksudnya kita boleh detect kita punya entry, kita nak entry pukul apa, tapi yang pasti saya hanya akan entry pada pukul 10. Maksudnya saya akan tunggu lagi 2 candle masuk, baru saya buat decision sama ada saya nak buy ataupun saya nak sell.